Okey, so berkaitan dengan sumber hutan. Okey, sumber hutan ni okey adalah satu merupakan khazanah alam semula jadi yang unik dan penting. Dan Malaysia sebenarnya adalah amat-amat bertuah kerana dianugerahi sumber hutan semula jadi yang bernilai tinggi serta memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara kita. Sebab pernahkah anda terfikir tentang kepentingan pengurusan sumber hutan? Maknanya hutan pun kita kena uruskan. Kita bukan boleh main tebang aja, main masuk aja hutan, tak boleh. Ha. Dan bagaimanakah usaha-usaha yang dijalankan untuk memelihara dan memulihara sumber hutan? Tahukah anda ada agensi yang memainkan peranan dalam, ada agensi kerajaan yang memainkan peranan dalam pengurusan sumber hutan di negara kita? Memang ada. Okay. Jadi hutan negara kita adalah antara hutan yang tertua di dunia, dianggarkan berjuta-juta tahun dahulu. Jadi amatlah rugi kalau kita tidak menjaga dan mengekalkan sumber hutan ini dengan baik. Itu paling penting. Dan ya, hutan apa yang tertua, cikgu? Dia tak ada apa? Dia tidak ada yang dikatakan sebagai betul-betul exactly tertua lah. Tetapi dalam kajian saintis menyatakan bahawa kebanyakan negara-negara yang berkedudukan di iklim khatulistiwa, itu semua memiliki sumber-sumber hutan yang tertua. Negara-negara yang terletak di garisan khatulistiwa seperti Malaysia, Indonesia, kemudian juga Brazil. Itu semua adalah negara-negara yang memiliki hutannya tersendiri. Dan hutan itu dikatakan berjuta-juta tahun. Tidak ada catatan rekod tentang yang mana satu yang lebih tua. Tak ada. Tidak ada catatan itu. Tetapi dianggarkan berjuta-juta tahun dahulu. Okey. Baik, sebelum kita masuk kepada sumber hutan ini, iaitu bab 10 ni. Bab 10 ni dah belajar kat sekolah belum? Dekat PDPR dah belajar ke belum? Nak tanya dulu. Di PDPR dah belajar ke belum bab yang ke-10 ini? So boleh jawab tak? Okey. Okey, so Davin kata belum, Ikhwan Aziz kata belum, Abdurrahman kata dah. Oish, oh dah Aiman. Okey. So kalau yang dah kata dah tu okey lah. Kalau yang belum tu tak apa. Anggaplah ini sebagai salah satu daripada pembelajaran yang kita nak lihat sekejap lagi. Okey. Baik. So sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, suka untuk cikgu kongsikan berkaitan dengan hutan-hutan di Malaysia. Jadi seperti biasalah. Jadi seperti biasa kita akan melawat di mana negara-negara yang dikatakan ada hutan tertua di dunia ni. Jom kita tengok Baik. Antara negara-negara yang kita katakan sebagai negara yang tertua yang memiliki hutan yang banyak adalah seperti negara seperti Malaysia, dan juga Indonesia. Kerana apa negara ini terletak di garisan khatulistiwa. Mana ada garisan khatulistiwa, cikgu? Ada. Iaitu cikgu akan tunjukkan. Iaitu ini. Kalau kamu lihat di sini, so ekuator tu, kalau kamu lihat ekuator tu sebenarnya adalah garisan khatulistiwa. Garisan khatulistiwa. So apakah negara yang dekat situ? Indonesia, kemudian juga ada negara Malaysia. Dan kalau kita ikuti garisan khatulistiwa tu, sepanjang kalau kita teruskan sampailah ke sebelah kanan, ini semua laut tau. Yang biru-biru ni semua laut. Jadi kalau kita lihat antara seterusnya iaitu negara ini, iaitu kita ada di Ecuador, di Colombia dan juga di Brazil. Ini negara-negara yang terletak di garisan khatulistiwa
yang memiliki hutan-hutan yang tertua di dunia. Okay. Ada lagi tak negara lain yang dalam garisan khatulistiwa? Ada juga, iaitu di Afrika seperti di Republik Kongo. Okay. Kemudian juga kalau kita lihat ada di kemudian ada di Kenya, Uganda, Tanzania. Okay. So ini adalah negara-negara yang memiliki, kalau kamu tengok ni pun tak tahu. Okay, cuba kamu tengok perbezaan warna. Di mana kalau warna yang hijau gelap itu adalah hutan khatulistiwa, sama macam Malaysia. Tetapi semakin dia ke atas dan ke bawah, kalau kamu lihat hutan dia makin terang. Iaitu itu adalah hutan monsun tropika. Dan bila naik atas lagi ke Afrika, ini telah mula kawasan padang pasir. Nampak tak? Kawasan padang pasir gurun. Jadi kalau gurun ada hutan ke cikgu? Tak ada lah, mana ada hutan. Memang semata-mata padang pasir. Contohnya Libya, Algeria, Niger, Chad, Sudan. Ini semua negara-negara yang terletak di kawasan yang gurun panas. Jadi kita bertuah kerana negara kita terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Okey. Dan antara hutan yang tertua yang terdapat di Malaysia ini adalah seperti kalau kita lihat antara hutan-hutan ini adalah seperti hutan-hutan yang gelap ni lah. Mungkin cikgu boleh offkan grid line ni tak jelas nanti. Okey. Baik. So kalau kita lihat antara hutan-hutannya adalah seperti di Taman Negara. Taman Negara ni iaitu kalau kita lihat Taman Negara yang warna hijau gelap tu, itu lagilah penuh dengan hutan. Kawasan hutan yang gelap ni, Taman Negara. Kemudian kalau kamu lihat sepanjang-panjang yang ada memanjang ke atas, memanjang ke bawah besar tu kan, itu adalah Banjaran Titiwangsa. Itu pun semua hutan. Banjaran Titiwangsa. Dan naik ke atas, menyambung. Dan antara hutan yang tertua juga iaitu di kawasan di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ada kawasan yang dia punya hutan tu berjuta tahun dulu berjuta tahun. Langkawi. Kenapa disebut Langkawi cikgu? Kerana baru-baru ni kalau kita lihat heboh semua orang pergi ke Langkawi kan, bercuti. Is there anyone here yang pergi Langkawi? Ada orang pergi Langkawi kat sini? Mungkin kamu baru balik daripada Langkawi ke? Ada? Tak ada? Tak ada Tak pernah lagi. Alamak Davian. Tak pernah pergi Pulau Langkawi. Ayo kan. Sianya. Tak apa. Nanti boleh ajak mak dengan ayah kamu bila dah ada dah buka SOP nanti dah pun boleh rentas negeri, pergilah ajak mereka ke kawasan ini iaitu di Langkawi, antara hutan yang tertua di dunia. Kat sini ada hutan yang tertua di dunia lah. Jadi ini kawasan hutan kita, dan kalau kita lihat kawasan hutan negara Malaysia ni semakin lama semakin kurang sebenarnya. Sebab banyak kawasan telah pun diteroka. Untuk apa? Untuk pertanian. Sebenarnya tenggelam alam laut. Sebenarnya tenggelam alam laut. Macam mana tu? Betul ke Langkawi sebenarnya tenggelam dalam laut? Tenggelam dalam laut. Yang timbul ni apa? Yang timbul ni apa? Langkawi ni yang timbul ni apa? Bukan ke yang ini timbul ni adalah memang kawasan-kawasan pulau ke? Jadi ini kawasan yang dikaitkan dengan hutan-hutan yang tertua di dunia. Lepas tu baru naik. Oh ya ke? Mungkin jugalah. Mungkin juga kawasan-kawasan hutan ini. Ya. Mungkin jugalah, betul tu. Di Malaysia ni kalau nak jumpa hutan yang paling banyak, yang paling banyak di Malaysia ni bukanlah sebenarnya di kawasan semenanjung Malaysia. Tetapi kalau nak jumpa banyak kawasan hutan, kita kena tengok di mana? Iaitu kita kena tengok di
Sabah dan Sarawak. Kalau kamu lihat terutama sekali Sarawak. Ya, Sarawak ni memang banyak kawasan-kawasan hutannya yang masih tebal lagi, yang banyak yang tak diusik. Yang tak diusik lagi oleh manusia. So ini memang kita kata memang kawasan hutan yang tebal. Di mana di Sarawak. Jadi dan juga kalau kita lihat di Sabah juga ada sedikit berkaitan dengan kawasan-kawasan hutan. Kawasan hutan, dan hutan-hutan inilah yang telah membantu negara kita untuk menjadi kawasan pelancongan, untuk eco pelancongan, dan menjadi tumpuan dunia untuk orang datang ke sini. Ya, Man. Jadi kalau kita lihat antara satu tempat dia iaitu Taman Negara ataupun Gunung Mulu. Ya, Man. Gunung Mulu. Okey. So Gunung Mulu, mountain in Malaysia. Okey, ya, Abdul Rahman, kenapa, Man? Okey. Ini Gunung Mulu, gunung yang antara gunung yang tertua juga. Gunung Mulu ni ya. Okey. Strawberry Chambers, temporarily closed. Okey, gua air jernih. Berapa usia Gunung Mulu ni? Berjuta tahun juga. Berjuta tahun juga. Berjuta-juta tahun juga sebenarnya. Jadi sukar untuk gambarkan berapa tahunkah dia, tapi memang berjuta tahun lah. Dan mungkin ada tempat untuk kita turun kot kat sini Gunung Mulu ni. Ada ke? Sudah. Okey. Dia bawa kita ke mana ni? Dia bawa kita ke dalam hutan lah pula. Iaitu di kawasan Gunung Mulu. Ni hutan dia. Kalau kita lihat hutan kita memang hutan yang kita kata sebagai padat. Kerana apa? Kerana nampak tak? Ini kita kata sebagai di kaki gunung lah. Di kaki gunung ya. Dan Gunung Mulu adalah gunung batu kapur. Okey, macam mana kenal gunung batu kapur? Iaitu kalau kamu lihat gunung ini, dia punya tanah tu yang putih-putih. Yang putih-putih ini adalah gunung batu kapur. Dan gunung batu kapur biasanya dia ada banyak gua. Dalam tu memang banyak gua-gua yang besar-besar. Jadi ini adalah laluan utama untuk mereka pergi ke Gunung Mulu. Laluan utama untuk pergi ke Gunung Mulu ya. Siapa-siapa kat sini yang suka masuk hutan? Anyone here? Ada siapa kat sini yang suka masuk hutan? Okey, Adam kata ya suka masuk hutan ya. Okey. Bagus. Masuk hutan. Nanti kalau nak masuk lagi bagi tahu cikgu ya. Mungkin kita boleh pergi sama-sama kot. Untuk masuk ke hutan. Okey. Baik. Kalau school trip, pergi ke kawasan-kawasan ni memang best lah. Memang best sebenarnya. So, itu berkaitan sumber hutan yang ada di negara kita. Baik, kita akan masuk sikit berkaitan dengan sumber hutan. Apa itu sumber hutan? Dan kita tahu sumber hutan ini adalah sumber yang boleh diperbaharui. Mungkin ini adalah satu kenyataan yang mengejutkan. Sumber yang boleh baharu, sumber hutan ni. Ya ke cikgu, boleh diperbaharui? Ya, boleh. Boleh baharu, iaitu kalau kita terangkan kawasan hutan tu, boleh tak kita nak bina balik hutan tu? Boleh. Dengan kita cucuk tanam semula lah. Kita tanam semula pokok-pokok hutan tu. Jadilah sumber hutan yang baru. So, sumber hutan boleh baharu. Dan sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semula jadi di dalamnya. Dan di Malaysia, iklim khatulistiwa kita ni yang panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hujan yang tinggi, iaitu bilangan hujan yang tinggi di Malaysia telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Dan kalau kita lihat sini, ini adalah sumbernya. Malaysia terdiri daripada kawasan berhutan
seluas 18.56 juta hektar, ya, atau lebih kurang 56.5% daripada keluasan tanah. Maknanya kalau 56.5% bermakna okey, 56% tanah di Malaysia ni adalah hutan. Manakala 40 lebih kurang 45 lagi ataupun 44% lagi adalah kawasan-kawasan yang telah dibuka oleh manusia. Maknanya apa? Boleh tak kita teroka lagi hutan-hutan yang ada di Malaysia? Sebab kita ada separuh je tu. So yang kata no, okay. Boleh tak? Sebab kita ada separuh tanah Malaysia ni hutan, separuh lagi untuk orang lagi. Jadi separuh tu macam banyak je. Boleh tak kita tarah lagi? Okay. So Adam kata no, tidak digalakkan lah. Ya, tidak digalakkan. Kerana apa? Dikhawatiri akan menjejaskan ekosistem di kawasan-kawasan tersebut lah. Okay. Dan Sarawak, kalau kita lihat merupakan kawasan yang mempunyai jumlah hutan terbesar, iaitu 8.3 juta hektar. Semenanjung Malaysia ada 5.84 juta hektar kawasan tanah yang ada hutan, dan Sabah ada 4.49 juta hektar. Maknanya yang pertama Sarawak, yang kedua di Semenanjung Malaysia, dan yang ketiga di Sabah. Sumber hutan banyak. Banyak sumber hutan di Malaysia. Dan untuk Malaysia, bagusnya kita punya kerajaan, iaitu kerajaan kita telah membangunkan satu institut penyelidikan perhutanan Malaysia ataupun FRIM, Forest Research Institute of Malaysia, FRIM. Dan ini adalah salah satu institusi yang terkemuka dalam penyelidikan perhutanan tropika di dunia sejak 1929, dan FRIM menjadi sebuah badan berkanun sepenuhnya dengan ditadbir oleh Lembaga Penyelidikan dan Pembangunan Perhutanan Malaysia di bawah Kementerian Perusahaan Utama pada tahun 1985. Dan FRIM ni sebenarnya terletak di mana? Terletak di kawasan Kepung, berhampiran Kuala Lumpur. Is there anyone here yang pernah pergi FRIM? Pernah pergi FRIM tak? Hutan FRIM ni. Hutan FRIM ni iaitu di kawasan Kepung, dan memang dia menjadi satu kawasan yang terkenal untuk dikunjungi ya. Untuk dikunjungi kerana ianya begitu cantik dan kawasan hutan tu tidak diteroka lagi. Okay. So kita akan cari okay. So why not kita berjalan sekejap, kita tengok kawasan hutan itu, okay, iaitu cikgu akan bawa kamu pergi ke tempat Forest Research, okay, Forest Research Institute, Institute Malaysia, okay, government agency. Jom kita tengok di manakah FRIM itu, dan kita dibawa ke mana? Inilah dia. Okay, Forest Research Institute of Malaysia. So di sini ada Forest Skywalk dan sebagainya. Okay. So ini di mana cikgu? Ini sebenarnya berhampiran dengan Kepung. So siapa yang duduk dekat Kepung, dekat Selayang, dekat Kuala Lumpur ke kan, memang boleh pergi kat sini bila-bila masa sahaja. Sebab sangat-sangat berdekatan. Sangat berdekatan. Dan kalau kita lihat di sini, di besar ke kawasan FRIM ni, anda lihat hutan dia. Nampak tak? Hutan dia memang besar. Okey, dan boleh sesat lah kalau kamu masuk. Boleh sesat boleh hilang dalam hutan ini. Boleh hilang ke dalam hutan ini. Inilah dia Forest Research, yang mana ianya terletak di mana? Ianya terletak berhampiran dengan Rawang dan juga berhampiran dengan Damansara serta berhampiran dengan Kuala Lumpur. Ini FRIM. Okay. Dan kita lihat di sini, ini tempat untuk dibuat kajian berkaitan dengan hutan-hutan di Malaysia. Dan nak tengok tak? Nak masuk tak? Korang nak masuk tak? Jom kita masuk.
apa yang ada di kawasan ini. Okey. Wah, nampak tak? Ada kawasan air terjun, ada kawasan sungai. Okey. Dan juga ada laluan kenderaan. Bawa pelampung sekali ikut ada sungai. Memang ada sungai Dam. Memang ada sungai. Okey. So tempat untuk berkelah pun ada. Ini di frame. Okey. Okay. So ini adalah laluan dia. Okey. Dan ini kawasan hutannya. Hutan dia hutan yang kita kata sebagai hutan tu. Nasib sungai tu tak ada buaya. Jangan risau Davian. Jangan risau. Dalam sungai tu memang tak ada. Kalau kamu pergi memang tak ada. Tapi kalau kamu berenang dan ada buaya. Kalau kamu berenang dan ada buaya lah. Kalau kamu naik, okey, buaya tu tak ada. Tak ada buaya. Tapi kalau kamu berenang kat situ, ya ada buaya Davian. So hati-hati ya Davian. Okey. Okey. Gurau je lah. Okey, baik. So kalau kita lihat di sini, okey, kawasan hutannya Pejabat Operasi Kawasan Keselamatan Hutan. Ini masih lagi dalam jalan raya. Cuba kita tengok di manakah kawasan yang memang kita boleh masuk dalam hutan tu sendiri. Di manakah kawasan dalam hutan tu sendiri? Banyak tempat ni. Kita boleh pilih banyak tempat di kawasan dalam hutan ni. Adakah anda sudah bersedia untuk masuk hutan? Jom kita tengok masuk hutan. Okay. Alamak. Sedia? Okey, baik. Wah, dia punya ini jungle trekking lah. Dia ada jungle trekking dia. Ada track dia. Untuk kamu berjalan. Okey, inilah kawasan hutan di kawasan free ini. Nampak tak? Okey, kalau kita lihat dari sudut yang besar, okey. Okay. Oh ya, ada lagi. Ramai orang melakukan jungle trekking. Pada waktu-waktu ini, waktu petang ni. Waktu petang jungle trekking. So ini memang hutan-hutan yang tebal, hutan yang tidak terusik. Dan kalau kita lihat bagaimana pokok-pokok tu berlapis-lapis, penuh dengan kita kata sebagai banyak pokok di sini. So ini tapi harus hati-hati masuk hutan sebenarnya dia banyak nyamuk. Jadi kalau sesiapa yang takut nyamuk ke kan, ataupun selalu bergaduh dengan nyamuk ke kan, tak payah pergilah kot. Okay, tak payah pergilah. Okay, jadi kita nak tengok satu lagi. Okay, kawasan hutan yang ada di sini. Wah, kita ada kawasan, okey, ini dikatakan sebagai skywalk Kamu boleh berjalan, okey, boleh berjalan di atas titian ini. Okey, ini adalah titi yang mana kamu boleh berjalan di atas titi ini, dan titi itu sebenarnya dia bukan ada sungai bawah tu, tapi dia bawah tu hutan. So kamu berjalan di atas dia punya, di atas pokok ke pokok. Okey. So pokok ke pokok jadi ini kita kata sebagai macam jambatan gantung lah macam tu. Nampak tak? Mereka berjalan di atas titian ini. Okey, ada berani nak naik? Ada berani nak naik? Okey, kalau cikgu suka macam ni. Cikgu cukup suka macam ni. Okey. Berani cukup suka dengan dia. Dan mencabar, mencabar. Tetapi dia dalam hutan di bawah pokok-pokok yang besar-besar ni, dengan hutannya. Jadi tapi harus ingat nak pergi ni pada waktu siang saja, malam jangan pergi. Kalau pergi malam-malam kena berkemah, camping kat bawah. Jangan pergi mana-mana. Dikhawatiri akan ada perkara-perkara lain pula. Takut nanti ada haiwan buas. Yes, betul. Takut ada haiwan buas. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan
Takut ada buaya. Hai, dalam hutan pun takut buaya. Macam cikgu cakap lah ikhwan. Okey, macam cikgu cakap ikhwan. Kalau kamu masuk dalam hutan memang tak ada buaya, tapi kalau kamu dah masuk memang ada buaya. Kamu keluar aje memang tak ada buaya. Okey. Kena faham tu, ikhwan. Okey, dalam hutan tu ada beruang ke? Okey, di Malaysia direkodkan memang ada beruang. Ada beruang. Tapi bukan panda, bukan panda. Bukan panda, tapi dia lebih kepada beruang matahari ataupun beruang madu. Jenis dia kecil sikit. Okay. Panda tak ada, panda kat Malaysia. Kat Malaysia pula, kat China. Tapi kalau beruang dalam hutan frame tu, dalam hutan frame ni tak ada. Tidak dicatatkan adanya beruang. Tapi ada binatang-binatang yang lain adalah. Okay. Tapi di Malaysia ni beruang memang ada. Kalau beruang panda tak ada, sebab panda semua dah keluar jadi panda apa, jadi food panda. Panda semua dah keluar jadi food panda. So dia orang dah tak jadi hutan dah tak jadi spesies yang dilindungi dah. Tapi menjadi spesies yang diburu kerana nak order makanan. So dia tak ada dalam hutan. Okay. Dia tak ada dalam hutan dah. Okay, kesian panda kan. Apa kena mengenanya panda tu dengan makanan kita manusia sehari-hari? Tak ada kaitan pun. Okay. Jadi itu berkaitan dengan hutan yang ada di Malaysia. Jadi, okay, kalau kita lihat, soalan ni, latih diri ni, okay, kamu boleh tulis je jawapan pendek-pendek dekat group share. So, pada pendapat anda, mengapakah sumber hutan semakin berkurangan? Cuba bagi poin saja. Kenapa sumber hutan semakin berkurangan? Okay, kenapa? Okay, kerana manusia, betul. Tapi terlalu umum sangat. Okey, apa yang manusia buat? Okey, pertama pembalakan haram yang berleluasa. Okey, pembalakan haram. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, untuk apa? Apa lagi? Pengkuarian. Pengkuarian iaitu usaha-usaha untuk mengambil mengambil tanah, juga mengambil pelbagai bahan-bahan mineral. So itu pengkuarian. Yang ketiga pembangunan. Pembangunan untuk apa? Pembangunan untuk pertempatan, untuk kawasan perindustrian, untuk kegiatan ekonomi. So pembangunan itu pun menjadi punca. Dan juga pertanian. Macam kalau kita tengok di Cameron Highland, di mana banyak kawasan tanah dibersihkan untuk kawasan hutan dibersihkan untuk pertanian. So itu juga menjadi punca kepada kenapa hutan semakin berkurangan. Ya, betul. Dan jangan lupa juga ada aktiviti-aktiviti yang manusia buat seperti aktiviti tradisi. Aktiviti tradisi itu macam mana cikgu? Okey. Kalau kita tengok kat sini okey. Baik. Kalau cikgu bawa kamu ke sini, ke hutan frame ini sendiri, kalau kamu perhatikan di bahagian frame ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi kamu tengok di bahagian belakang terdapatnya aktiviti-aktiviti. Nampak tak? Pengkuarian, nampak ada kampung orang asli, nampak ada aktiviti. Ni nampak. Bukit hutan-hutan ini ditarah. Dah ada aktiviti dah ni. Dah ada aktiviti. Dia tarah tanah untuk kuari. Ini punca kepada hutan semakin berkurang. Nampak? Dia dalam ni dia korek ni. Dalam. Dia korek ni. Untuk apa? Ini dalam kawasan hutan. Dia korek gitu. Jadi ini telah menyebabkan hutan-hutan ini terjejas. Hutan-hutan ini terjejas. Itu problem lah. Jadi terdapat juga aktiviti manusia seperti perkampungan-perkampungan orang asli yang terdapat di kawasan ini. Nampak kampung orang asli Kuang. Baik, apa tujuan buat pengkuarian? Pengkuarian sebenarnya tujuan dia untuk ambil batu-batu. Especially untuk ambil batu-batu granit untuk dikeluarkan untuk dibuat sebagai
untuk buat dalam pembangunan, untuk buat jambatan semua. So batu-batu granit ni kuat So dia ambil, itu satu pengkuarian. Okey. Yang kedua iaitu nak ambil batu kapur. Batu kapur pun banyak. Contohnya batu kapur yang terkenal ni yang selalu dia ambil ialah di mana tahu? Nak buat simen kan cikgu? Ya betul. Nak buat simen. Ya, sebagai contoh, okey, kalau kita lihat salah satu tempat yang selalu diambil adalah di sini, iaitu di mana? Di Batu Cave. Okey, kamu tengok Batu Cave. Ini kawasan Batu Cave. Batu Cave ni sebelah kiri ni ada kuari tau. Untuk mengambil Batu Cave ni untuk mengambil dia punya batu-batu kapur untuk dibuat simen. Jadi kalau kita boleh lihat contoh batu-batu kuari itu adalah seperti nampak tak? Ni batu-batu, ini batu kapur. Ini tepi Batu Cave. Ini batu-batu kapur yang diambil, boleh digunakan untuk buat simen. Batu kapur ni. Ini di bahagian belakang Batu Cave. Batu Cave yang bahagian depan tu dia ada gua tu. Yang ada patung tu, yang ada patung besar macam tu kan. Itu patung besar macam tu. So yang ini di bahagian belakang dia. Okay. So ini adalah kawasan-kawasan yang selalu diambil batu, dan kawasan yang diambil batu itu dipanggil sebagai kuari, pengkuarian. Okay. Baik. So bagus. Kamu semua at least ada pengetahuan tentang sumber hutan dan juga aktiviti-aktiviti perhutanan, dan ini adalah salah satu yang menarik. So patung dekat Batu Cave untuk apa? Itu untuk agama Hindu. Itu adalah patung Dewa Murugan. Dewa Murugan. Patung besar tu adalah Dewa Murugan untuk agama Hindu. Jadi itu berkaitan dengan patung yang kamu tanya tadi. Baik. Untuk sumber hutan, kita akan sambung pada kelas seterusnya untuk penerangan tentang sumber hutan. Guys. Kita jumpa lagi pada next class. Take care. Assalamualaikum.